Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada malam ini kita bersiaran langsung ataupun live, mengadakan live bagi meneruskan perbincangan ataupun ulang kaji berkaitan dengan hukum tajwid yang seterusnya. Jadi seperti biasa malam ni macam biasalah saya guna buku ni, buku tajwid ni lah, Darul Kitab Ilmu Tajwid, cara mudah dan berkesan yang dikarang oleh Ustaz Haji Asad Humam. Yang mana ada kitab ni boleh buka muka surat 47. Baik, jadi malam ni kita masuk pula pada pelajaran yang ke-15. Pelajaran yang ke-15 berkaitan dengan hukum mat. Berkaitan dengan hukum mat. Baik. Saya yakin dan saya pasti ramai lagi yang di antara kita di luar sana lah yang masih belum mahir berkaitan dengan hukum mat. Baik, jadi kita di sini pelajaran ke-15 iaitu mat. Mat maknanya bacaan panjang. Mat tu bahasa Arab, bahasa kita panggil panjang. Baik, mat iaitu baca panjang. Mat iaitu baca panjang. Bacaan itu panjang. Kemudian mat pada lughah, pada bahasa, memanjangkan suara. Mat pada bahasa memanjangkan suara. Manakala mat pada istilah pula ialah memanjangkan suara pada sekalian huruf yang 3 lebih daripada qadar mat tabi'i dengan sebab tertentu. Itu mat pada istilah. Kemudian mat ni terbahagi kepada dua. Mat terpecah kepada dua bahagian. Yang pertama kita panggil mat asli ataupun mat tabi'i. Dia ada dua nama lah. Setengah orang panggil mat asli, yang tu juga, dan setengah lagi orang panggil mat tabi'i, hak tu juga. Serupa macam kita lah, kadang-kadang nama sampai 3 sampai 4 nama. Kadang-kadang cikgu di sekolah nak tulis nama pun susah pasal banyak sangat. Tambah lagi ustazah lah nak tulis jawi kan, susah juga tu. Kalau nama banyak-banyak ni, nama pelik-pelik pula tu, nak tulis susah. Jadi buah nama anak pun buah jangan panjang sangat lah. Buah nama yang mudah-mudah sikit. Baik, jadi mat ni macam tu lah, dia ada dua nama. Mat asli pun orang panggil, mat tabi'i pun orang panggil. Hak tu lah. Panjang dia satu alif. Satu alif bermakna 2 harakat. Kalau dalam kitab tajwid ada sebut panjang qadar satu alif, maksudnya 2 harakat lah. Satu alif bermaksud 2 harakat. Kalau 2 alif 4 harakat, 3 alif 6 harakat. Dia kata di sini macam mana mat yang kata nak kenal mat asli mat tabi'i ni, dia kata alif diikuti oleh fathah. Maknanya fathah sebelum alif tu ada fathah. Itulah mat asli ataupun mat tabi'i. Tak kiralah sama ada alif itu besar, alif ataupun alif kecil. Syarat dia sebelum dia ada fathah. Yang kedua ya diikuti oleh kasrah. Huruf ya diikuti oleh baris kasrah. Tak kiralah ya kecil ataupun ya besar. Kalau ya besar bentuk dia macam ya biasa tu lah. Kalau ya kecil bentuk dia macam tu. Yang tu ingat tanda apa pula tu. Kalau orang tak tahu kan dia kata tanda apa tu. Tu ya kecil. Ya kecil ni bentuk dia lain sikit. Dia tak sama macam ya besar. Yang mana ya itu sebelum dia ada kasrah, itulah mat asli, mat tabi'i. Kemudian waw diikuti dhammah. Huruf waw mat diikuti oleh dhammah. Itulah nak kenal, cara nak kenal
mat asli ataupun mat tabi'i, yang mana huruf mat ada 3 lah. Alif, waw, ya. Alif diikuti oleh fathah, waw diikuti oleh dhammah, ya diikuti oleh kasrah. Itulah mat tabi'i ataupun mat asli. Baik, kemudian bahagian yang kedua daripada mat tu adalah mat far'i. Far'i ni maknanya cawangan, pecahan daripada mat asli itulah. Cabangan, mat yang bangsa, cawangan. Dia kata di sini adalah semua bacaan mat yang ini panjang yang selain mat tabi'i. Kalau mat tabi'i panjang dia 2 harakat sahaja, tak boleh lebih, 2 saja. 2 harakat ni kita gerakkan, kita ukur melalui gerakan jari, gerakan jari. Kalau 2 harakat, 2 gerakan jari, 2 gerakan jari. Jadi mat far'i ni dia kata adalah semua bacaan mat panjang yang selain mat tabi'i, dan jumlahnya ada 14 macam. Jadi mat far'i ni dalam kitab ni dia kata terpecah kepada 14. Setengah kitab lain dia kata 13. Baik, 14 macam, 14 bagai. Contoh dia seperti mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, dan lain-lain lagi lah. Banyak lagi mat yang mesti kita tahulah. Kemudian dia kata di sini contoh mat tabi'i. Contoh mat tabi'i kita boleh tengoklah. Ini adalah contoh mat tabi'i ataupun mat asli nah. Contoh dia. Ini yang pertama. Alif diikuti oleh fathah. La, 2 rakaat. 2 gerakan jari. La, 2 gerakan jari nah. 2 harakat. Jangan lebih, jangan kurang. Ka, samalah. Kaf alif. Alif sebelumnya ada fathah. Na, 2 harakat. Alif diikuti oleh fathah. Ra, baik. Abada. Jadi tu mat asli lah. Alif diikuti oleh fathah. Tanaza'a, na 2 harakat, mat asli. Za'a sama juga, tu mat asli. Farashaha, ra tu mat asli lah. Syahaha tu mat asli. Saqa, qa ni juga mat asli nah, alif kecil sebelumnya fathah. Tak kiralah sama ada alif kecil ataupun alif besar, sama saja hukum dia. Mat tabi'i ataupun mat asli. Laha, ha ni mat asli. Kemudian ya diikuti oleh kasrah. Ni, li, fi, tu mat asli lah tu. Nadhiri, zi tu mat asli nah. Ya diikuti oleh kasrah. Kabiri, ya diikuti kasrah, mat asli, mat tabi'i. Saghira, sari tu mat asli lah tu. Kemudian dhammah, waw diikuti oleh dhammah. Bu, tu, ju, yantubu, tu mat asli. Fa'aqaruha, ru mat asli, ha mat asli. Talumuni, talu mat asli, mu mat asli, ni mat asli lah. Itulah cara nak kenal mat asli. Mudah saja lah. Mudah saja. Tapi dalam mudah-mudah pun ramai yang baca tak betul. Panjang pendek terabak habis. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia belum mahir. Sebab dia masih belum mahir ataupun cekap. Bahasa Kedah panggil cekap. Kalau buat kerja tu tak cekap, tak mahir. Dia kena mahir lah. Masa belajar tajwid lain, bila kita baca dia lain pula. Maknanya memerlukan kemahiran mata, kemahiran membaca, mengenal huruf, baris, panjang, pendek dan sebagainya. Kemudian mat far'i dia kata sini, mat far'i ada 14 macam. Dalam buku ni dia kata mat far'i ada 14 macam, 14 bagai ataupun 14 bahagian. Yang pertama mat jaiz munfasil. Yang pertama mat wajib muttasil, mat wajib muttasil. Yang kedua mat jaiz munfasil. Ni nama-nama dia lah. Yang ketiga mat lazim kalimi muthaqqal. Yang keempat mat farqi. Kelima mat lazim kalimi mukhaffaf. Yang keenam mat lazim harfi muthaqqal ataupun musyabbah. Yang ketujuh mat lazim harfi mukhaffaf. Kelapan mat arid lisukun. 9 mat badal, 10 mat iwad, 11 mat tamkin, 12 mat lin, 13 mat silah qasirah,
14 mat silah tawilah. 14 ni sebab mat silah tu dia pecah dua pula. Sebab kitab lain setengah tu dia kata 13 sebab pada mat silah tu dia tak pecah. Baik, jadi mat silah dia ada dua lah, qasirah satu, tawilah satu lah. Kemudian untuk malam ni kita kita belajar dua lah, iaitu kita bincang dulu mat wajib muttasil dan juga mat jaiz munfasil. Baik, kita tengok dulu mat wajib muttasil macam mana nak kenal mat wajib muttasil. Tengok elok. Baik, dia kata mat wajib muttasil lah. Mat wajib muttasil. Tu. Mat tu maksud dia panjang, wajib tu wajib lah. Muttasil maknanya berhubung. Iaitu mat wajib muttasil ialah bertemu huruf mat. Kena ingat huruf mat ni. Huruf mat ada 3 lah. Alif, waw, ya. Bertemunya huruf mat sama ada alif ataupun waw ataupun ya, bertemu tu dengan hamzah, dengan huruf hamzah di dalam satu perkataan, dalam satu kalimah, dibaca panjang 5 harakah. Tu. Macam mana kita nak kenal mat mat wajib muttasil? Bertemunya ataupun berjumpanya mat huruf mat sama ada alif, waw ataupun ya, bertemu dengan huruf hamzah. Bertemu tu dalam satu kalimah, satu perkataan. Huruf mat dengan hamzah itu berada dalam satu perkataan. Tu cara nak kenal mat wajib muttasil. Contoh dia di sini. Tengok perkataan ja ni. Perkataan ja ni iaitu huruf mat alif. Huruf mat alif bertemu dengan hamzah di dalam satu perkataan. Ja'a ni satu perkataan, satu kalimah. Ja'a maknanya telah datang. Erti dia telah datang. Idza ja, apabila telah datang. Jadi datang tu satu perkataan lah tu, satu kalimah, yang mana huruf mat iaitu alif dan hamzah duduk dalam satu kalimah, bertemunya di dalam satu kalimah, maka dipanggil hukum mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Jadi mat wajib muttasil ni dalam kitab ni dia sebut 5 harakat. Maknanya 5 gerakan jari. Tu. Tapi dalam kitab yang lain kita tengok dia kata 4 pun boleh, 5 pun boleh. Jadi seeloknya 5 lah. Jadi dalam kitab ni dia sebut 5 adalah dia ambil yang lebih utama lah, yang lebih utama. Padahal 4 pun boleh, 4 harakat pun boleh. 5 gerakan jari, 4 boleh. Idza jaa nas, tu 4 harakat ataupun 5. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dalam surah apa ni? Surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Jadi pada kalimah ja tu adalah hukum dia mat wajib muttasil. Tahu mana? Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, satu kalimah. Baik, kemudian ni satu. Dia ada 2 lah. Ni satu dengan yang ni satu. Dia ada 2. Tengoklah, selepas huruf mat alif ada hamzah. Selepas huruf mat alif ada hamzah dalam satu kalimah. Jadi kena panjang. 4 pun boleh, 5 pun boleh. Dalam kitab ni dia ambil yang afdal, iaitu 5. Baik. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Yang ni dia tak tulis lah pula surah apa lah. Tapi cara nak kenal dia macam tu lah. Selepas huruf mat alif, selepas huruf mat tak kira lah alif, waw ataupun ya, ada hamzah. Bertemunya huruf mat dengan hamzah itu dalam satu kalimah. Kemudian tengok ni dalam surah Quraisy. Surah Quraisy, astagfirullah. Surah Quraisy. Surah Quraisy. Tengok contoh mat wajib muttasil, iaitu selepas huruf mat ada hamzah lah dalam satu kalimah. Okey, contoh dia. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Baik, syita ni adalah mat wajib lah. Kenal kat mana? Iaitu selepas huruf alif mat ada hamzah lah dalam satu kalimah, satu perkataan. Dibaca panjang berapa harakat? 4 pun boleh, 5 pun boleh. Tapi dalam kitab ni dia kata 5 saja, dia ambil yang afdal. Tu baik. Kemudian seterusnya
Yang bawah ni dalam surah apa saya pun tak tahu yang ni, tapi kita ambil contoh dia lah. Ni hani ni, hani panjang, hani tu. Yang ni bertemunya huruf ya mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Contoh dia, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Pada perkataan hani ini dibaca 4 pun boleh, 5 pun boleh. Mat wajib muttasil, iaitu selepas huruf mat ya ada hamzah dalam satu kalimah. Itu cara nak kenal dah. Dan seterusnya ada dua lah. Tasya'u satu, an yasha' ni satu lah. Di dua lah. Dua hukum mat wajib. Yang ni selepas huruf alif mat ada hamzah satu kalimah. Yang ni pun sama juga. Okey, jadi panjang 4 ataupun 5 harakat. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Okey, boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Jadi itulah cara nak kenal mat wajib muttasil. Sekali lagi saya ulang, macam mana nak kenal mat wajib muttasil? Jadi mat wajib muttasil ialah bertemunya huruf mat, sama ada alif mat, waw mat ataupun ya mat, bertemu tu dengan huruf hamzah. Bertemu tu pula dalam satu perkataan, satu kalimah. Maka dibaca panjang 4 pun boleh, 5 pun boleh harakat. Dalam kitab ni dia kata 5 sahaja. 5 sahaja. Jadi dia ambil yang afdal. Afdal 5 lah. 4 pun boleh, tak ada masalah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hukum mat apa ni? Mat jaiz munfasil lah. Mat jaiz munfasil. Yang tadi mat wajib muttasil. Yang ni pula mat jaiz munfasil. Jadi mat ni maksud dia panjang, jaiz tu harus, munfasil tu bercerai. Jadi macam mana mat jaiz munfasil ni apa dia? Ialah bertemu huruf mat dengan hamzah berharakat di dalam perkataan lain. Dibaca panjang 2, 4, 5 harakat. Baik. Jadi di sini mat jaiz munfasil, dia kata bertemu huruf mat alif, waw ataupun ya itu bertemu dengan hamzah. Serupa nak macam mat wajib juga. Cuma bezanya mat jaiz munfasil dengan mat wajib ni, beza dia adalah kalimah. Kalau mat wajib bertemunya huruf mat dengan hamzah itu dalam satu perkataan, manakala mat jaiz munfasil huruf mat itu bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Itu beza dah. Beza dia dekat situlah. Yang mana huruf mat berada dalam kalimah yang pertama, di akhir kalimah yang pertama, manakala huruf hamzah berada di awal kalimah yang kedua. Itu mat jaiz munfasil. Panjang dia, kalau dalam kitab ni dia kata 2, 4, 5. Tapi dalam kitab lain 4 ataupun 5 sahaja. 2 ni mungkin qiraat lain lah. Ada juga qiraat lain yang baca 2 harakat bagi hukum mat jaiz munfasil. Tapi bagi kita qiraat Asim 4 ataupun 5 harakat sahaja. Tapi kebiasaan kita baca 4. Diukur dengan gerakan jari lah. 4 gerakan. 4 gerakan jari. Baik. Tengok contoh. Contoh di sini iaitu alif mat. Alif mat bertemu dengan hamzah. Ni kita kena sambung ni. Kalau setakat sini saja tak nampak. Kita tak akan jumpa hukum mat tu. Kat sini kena tambah sikit lah. Ni dalam surah Al-Alaq ayat 11. Dia kena sambung sikit. Sebab hamzah ni dia tak letak sini. Kita kena tambah sendirilah. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ni ayat yang seterusnya ni, ayat yang ke-12 kalau tak silap saya. Ni ayat, tapi dalam kitab ni dia letak ayat 11 saja. Bila letak ayat 11 saja, dia takkan jumpa lah, dia takkan jadilah hukum mat jaiz munfasil sebab hamzah tak ada. Kat sini kita kena tambah sikit lah ayat yang seterusnya, iaitu ada hamzah di sini. Jadi pertemuan huruf mat alif kecil dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah, dalam kalimah yang berbeza, dikatakan mat jaiz munfasil lah. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ni hamzah di sinilah. Kemudian seterusnya ni
Ya mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Alladhi satu kalimah, at'amahum satu kalimah. Jadi panjang dan 4 ataupun 5. Alladhi at'amahum min ju'. Ni kita nak di sinilah panjang 4 ataupun 5 harakat. Tapi kebiasaan kita baca 4. Seterusnya ni dalam surah Tin, surah At-Tin. Ni pada perkataan fi ni panjang 4 ataupun 5. Di sini mat jaiz munfasil. Tahu mana? Iaitu huruf mat ya pada kalimah fi ni bertemu dengan hamzah pada kalimah ahsani. Jadi bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam dua kalimah dipanggil mat jaiz munfasil. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada fi ni panjang 4 ataupun 5 harakat lah. Kemudian seterusnya yang ni tak tahulah surah apa, saya tak ingat. Tapi perkataan ni lah, waw mat yalbathu. Waw mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Yalbathu satu kalimah, illa satu kalimah. Jadi mat jaiz munfasil lah, panjang 4 ataupun 5. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Yalbathu ni panjang 4 ataupun 5 harakat lah. Okey, kemudian sini bertemu alif mat dengan hamzah dalam dua kalimah. Hadza satu kalimah, ifkun satu kalimah. Fasayaquluna hadza ifkun qadim. Tu hadza ni panjang lah, 4 ataupun 5 harakat. Kemudian seterusnya dalam surah Bayyinah, ayat berapa saya tak ingat. Baik, pada perkataan wama ni panjang 4 ataupun 5, bertemunya alif mat dengan hamzah dalam dua kalimah. Wama satu kalimah, umiru satu kalimah. Jadi mat jaiz munfasil. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wama ni panjang lah, 4 ataupun 5 harakat. Dan yang terakhir ni dalam surah, saya ingat surah apa, ni ya mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Alladhi satu kalimah, antum satu kalimah. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Itulah antara contoh-contoh bagi hukum mat jaiz munfasil. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk malam ni setakat ini dulu. Kita bincang dua dulu, mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Jadi bagi ada beza lah, biar kita betul-betul kenal di antara mat jaiz yang mana, mat wajib yang mana. Bagi ada beza lah. Sekali lagi, kalau mat wajib ni nak kena ada selepas huruf mat ada hamzah dalam satu kalimah. Kalau mat jaiz, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Itu perbezaan di antara mat wajib dengan mat jaiz munfasil. Baik, jadi sekadar itu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang saya kongsikan pada malam ini, tuan-tuan dan puan dapat faham lah, dan dapat praktik, dapat praktikal dalam bacaan, insya-Allah. Sebab tajwid ni kalau kita mengaji, kita tak praktik dalam bacaan, memang susah kita nak kuasai. Dia lepas belajar kena praktik dalam bacaan, insya-Allah. Lama-lama kita mahir, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan dan puan sekalian untuk malam ni, insya-Allah. Esok kita sambung lagi lah. Selalunya saya buat live, selalunya buat live ni kalau hari Ahad sampai Khamis, kebiasaannya lepas Zuhur sekali, malam sekali lah. Lepas Zuhur sekali, malam sekali. Lepas Zuhur tu lebih kurang dalam pukul 2 lebih macam tu. Lepas Zuhur macam tu lah. Kalau malam lepas Isyak dalam pukul 9 lebih, insya-Allah. Tengok-tengok lah, insya-Allah. Dan minta tolong ni lah, tolong share lah, sebab ramai tak tahu lagi ni page baru ni. Page yang lama hilang, kena block, tak tahulah sebab apa. Ini page baru, ramai yang tak tahu lah. Dan kalau tuan-tuan dan puan sekalian nak tengok ataupun nak tahu lebih banyak berkaitan dengan hukum tajwid, boleh tengok di channel YouTube. Yang saya punya lah, saya baru buat channel YouTube. Nama dia Kelas Quran Tajwid. Kelas Quran Tajwid. Tengok kat situ, macam-macam lah. Saya upload kat situ.
boleh tengoklah berkaitan hukum bacaan gharib, apa dia, raum, ishmam, bacaan naqal, bacaan tashil dan sebagainya lah. Ada saya upload dekat situ, boleh tengok di YouTube channel saya, iaitu Kelas Quran Tajwid, insya-Allah bermanfaat lah. Jadi sekadar itu dulu untuk malam ni. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya sudahi live kita pada malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.